Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Ismail Sabri dan seluruh kabinetnya mesti letak jawatan. Banjir yang berlaku minggu lepas bukan berlaku dengan serta-merta. Hujan lebat yang berlaku bukannya fenomenon yang aneh. Beberapa hari sebelum tu, Jabatan Meteorologi telah beri amaran tentang kemungkinan hujung ekor taufan di negara Filipina akan menjejaskan negara kita dengan hujan ribut selama beberapa hari. Amaran telah diberi oleh Jabatan Meteorologi, tetapi kerajaan Ismail Sabri tidak ambil tindakan untuk membuat persiapan untuk banjir. Itu sebab saya kata kerajaan mesti letak jawatan. Setakat ini, sekumpulan monyet atau keldai boleh buat kerja kerajaan dengan lebih sempurna. Jadi, saya bagi 10 alasan yang Ismail Sabri tak layak jadi Perdana Menteri dan semua ahli kabinetnya patut dipecat. Nombor 1. Ismail Sabri, pemimpin yang lemah. Dia asyik membesarkan kabinetnya dengan melantik orang jadi menteri dan senator. Apa kerja yang mereka ni buat? Tetapi mereka ni akan menerima gaji dan allowance yang tinggi. Lagi besar kabinetnya, lagi tak berguna kabinetnya. Lepas minggu lepas, Ismail memberi lebih dalih dan alasan untuk kegagalan kerajaannya mengambil tindakan yang segera. Nyawa 45 orang yang maut dan 5 lagi yang belum lagi dijumpai akibat banjir ni di atas hati nuraninya. Apa gunanya kabinet yang kembung yang lebih 70 orang menteri dan pembantu mereka yang tidak berguna? Kesemua mereka, saya dah beritahu, bergaji dan allowance yang tinggi. Tapi nak buat kerja, tak tahu langsung. Nombor 2, menteri yang angkuh. Ini satu lagi menteri yang tak ambil pekerjaannya secara serius. Dia ialah menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertugas khas, Abdul Latif Ahmad, yang sepatutnya mengendali agensi pengurusan bencana alam ataupun NADMA. Abdul Latif seorang yang angkuh dan tak tahu apa makna tanggungjawab. Apabila rakyat suruhnya meletak jawatan, respons dia ialah, saya telah jadi wakil rakyat selama 6 penggal tanpa sebarang masalah. Selama ni, apa kerjanya dalam NADMA? Macam mana perbelanjaan duit kerajaan yang diterima NADMA? Apa kaki tangan dalam NADMA tu buat? Buat kerja atau goyang kaki? Abdul Latif gagal menyelaras dan menggerakkan misi menyelamat orang dalam banjir. Dia patut dipecat. Nombor 3. Menteri yang bodoh. Menteri Alam Sekitar dan Air, Tuan Ibrahim Tuan Man, dilaporkan berkata bahawa orang ramai gagal mematuhi amaran cuaca kerajaan kerana mereka beranggapan bahawa banjir itu hanya berlaku di pantai timur Semenanjung Malaysia. Menteri tak patut tuduh rakyat biasa. Menteri patut tegur jabatan kerajaan seperti NADMA, di mana anggotanya tidak bersiap sedia untuk membantu mangsa banjir. Adalah tugas kerajaan membuat persiapan untuk menolong orang ramai. Itu tanggungjawab mereka, ya. Itu sebab kita bayar cukai dan sebagainya supaya kerajaan buat kerja. Jangan pula tuduh rakyat. Menteri yang patut letak jawatan. Nombor 4. Kabinet yang majoriti Melayu ni gila kuasa dan gila pangkat. Melupakan tanggungjawab mereka memang perangai biasa ahli politik dan dari UMNO Baru, Bersatu dan PAS. Yang dari Bersatu tu sedarah sedaging dengan UMNO Baru. Diorang dah dapat pangkat, dah dapat kuasa,
Semua janji nak tolong rakyat, semua diorang lupa. Mereka tak peduli tentang mangsa banjir. Pada menteri, bah tu bukan masalah mereka. Mereka dah dapat apa yang diorang nak, iaitu kuasa dan pangkat. Tapi yang peliknya, tiap-tiap pilihan raya, anda pergi undi dan melantik kerajaan yang tak berguna ni. Mengapa? Tak serik lagi ke? Rakyat mudah lupa ke? Yang 5. Syok sendiri. 3 minggu sebelum ni, kesemua menteri dalam Kabinet Ismail diberi report card yang gemilang oleh Perdana Menteri. Kabinet skor keseluruhannya sebanyak 9% dalam kad laporan 100 hari mereka. Ismail Sabri berkata kejayaan ini seharusnya memberi inspirasi kepada mereka untuk berkhidmat dengan lebih komitmen dan bukannya berpuas hati dengan kejayaan mereka. Tapi apa yang menteri buat? Diorang sangat bangga kena puji oleh Ismail dan beberapa menteri pergi cuti ke luar negara. Pergi ke London, pergi ke New York, pergi ke Switzerland, pergi ke Amsterdam, pergi ke Italy. Apa diorang peduli tentang rakyat yang kena air bah? Yang nombor 6. Diorang malas baca laporan, malas ambil tindakan. Bencana banjir berlaku setiap tahun. Ada tahun yang banjir amat teruk. Ada tahun yang banjir tak sangat teruknya. Ada masanya yang banjir mengkorbankan ramai orang, memusnahkan rumah, bangunan, jalan, jambatan dan ladang tanaman. Tiap-tiap kali banjir telah berlaku, terutamanya banjir yang besar, kerajaan telah melakukan postmortem ataupun kajian terperinci tentang berlakunya bah tu. Dan mereka akan ambil tindakan seperti amaran ribut yang diterima, masalah yang ditemui, respons jabatan kerajaan untuk menolong rakyat, macam mana dana dari orang ramai diguna untuk menolong mangsa dan sebagainya. Yang penting ialah kerajaan ambil tindakan setelah siasatan dan postmortem dari banjir bah ni sudah berlaku. Tapi ada tak mereka berbuat demikian? Yang ke-7, menteri yang tak beri nasihat. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin tak langsung bercerita tentang risiko mendapat penyakit bawaan air ataupun waterborne diseases semacam kolera ataupun penyakit cirit-birit tertelan air yang kotor. Khairy sedar tak yang air bah tu tercampur dengan air najis, air longkang, air yang dikencing tikus, yang dikencing haiwan dan sebagainya. Mana nasihat untuk orang ramai? Apalagi tindakan kementerian untuk mencegah penyakit lain pada manusia? Apakah pengaturan khas yang tersedia untuk orang yang tertekan dan mengalami kemurungan, iaitu orang yang kena stres ataupun depression? Coronavirus bukan sahaja penyakit yang mesti diambil perhatian. Penyakit yang lain-lain tu, terutama yang disebar oleh air kotor, patut juga dipentingkan. Yang ke-8, menteri yang besar egonya. Menteri yang besar ego seperti Menteri Belia dan Sukan, Ahmad Faizal Azubu, dan Menteri Wanita dan Keluarga, Rina Harun, lebih pentingkan upacara rasmi supaya mereka boleh pakai baju yang cantik dan kasut tumit yang tinggi. Mereka tak faham ke yang mangsa yang nak pertolongan, nak bantuan dengan serta-merta? Mereka terperangkap di atas bumbung rumah sekurang-kurangnya 2 hari. Tak makan dan tak minum. Diorang ni tak peduli tentang upacara rasmi menteri. Yang lagi satu, Menteri Kewangan Zafrul Abdul Aziz pergi melawat mangsa banjir, kononnya nak tolong. Sebenarnya, ia nak orang ramai tengok dia menolong rakyat. Maknanya Zafrul ingin publicity.
Tetapi perbuatannya sangat bodoh kerana bot yang ia gunanya tidak boleh diguna menyelamat mangsa banjir. Itulah kebodohan Menteri Kabinet Ismail Sabri. Diorang ni bukan tolong rakyat. Diorang ni gila publicity dan syok sendiri. Macam seleb. Yang ke-9. RM1,000 sekeluarga tidak mencukupi. Menteri Kewangan nak beri setiap keluarga yang hilang semua barang rumah, peralatan dapur, baju, kasut dan dokumen wang sebanyak RM1,000. Zafrul tahu tak apa yang RM1,000 boleh beli? Dia tahu tak kos barang keperluan seharian? Satu dapur gas berapa? Satu alat basuh baju ataupun washing machine berapa? Baju dan kasut kanak-kanak berapa? Alat perabot berapa? Tilam, bantai dan selimut untuk satu keluarga berapa? Tirai dan permaidani dan pinggan mangkuk, peroyok belanga macam mana? Mereka yang hilang kapcai ataupun kereta mereka macam mana? Sepatutnya kita patut pecat semua menteri dalam kabinet dan gaji mereka tu yang beratus ribuan itu diberi pada orang ramai. Dan yang terakhirnya, rasuah dalam pembangunan. Sudah lama dan berdekad lamanya rakyat dengar dakwaan yang pemaju membina bangunan dan rumah di dataran banjir, floodplains atau tanah lembap iaitu wetlands. Apabila plan membina ditolak oleh town planner, si pemaju yang ada kabel ke atas akan suruh rakannya yang ahli politik memaksa town planner tu meluluskan projek plan membina. Jadi, beberapa tahun kemudiannya masalah akan timbul macam sekarang ni, di mana bangunan itu tidak selamat dan sebagainya. Ingat tak skandal Highland Towers? Masalah pembangunan seperti ini adalah satu akibatnya dari rasuah. Keselamatan orang ramai, iaitu anda yang akan terjejas. Pembina dan ahli politik dah kenyang makan rasuah. Tetapi anda yang akan menderita. Nak jual rumah atau nak jual apartmen, tak boleh. Siapa nak beli rumah yang tak selamat? Nak duduk, tak boleh. Nanti keluarga anda juga yang dalam bahaya. Jadi itu saya kata. Sehingga anda paksa ahli politik dan juga penjawat awam anda supaya lebih bertanggungjawab dan tidak makan rasuah, anda dan anak anda tidak akan selamat. Jadi, suruh Ismail Sabri letak jawatan. Dalam PRU 15, janganlah ambil lagi orang UMNO baru dan PAS. Lebih dari 60 tahun, diorang ni telah membinasakan negara ini. Anda ada kuasa. Kuasa di tangan anda. Anda mesti ambil tindakan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.